Baik, kita sambung intisari keimanan kepada baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, kitab ni dah sampai pun ke tangan saya. Ya, insya-Allah akan diedarkan pada sahabat-sahabat kita yang berhajat untuk dapatkan kitab ni. Bolehlah hubungi kawan-kawan kita yang telah saya serahkan kitab ini kepada mereka. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan insya-Allah. Perkara yang ke-10, Rasulullah SAW adalah seorang yang adil. Pada halaman yang ke-17. Seseorang itu tidak disifatkan beriman kepada Rasulullah SAW sehinggalah tunduk, patuh dan redha dengan ketetapan hukum yang telah diputuskan oleh baginda SAW dalam perselisihan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, yakni Muhammad, hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, yakni keputusan yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka inilah di antara sifat-sifat para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, betapa besarnya ketaatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syama'ilur rasul. Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau menghindari dirinya daripada 3 perkara. Dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ni, para sahabat perhatikan, Hindun bin Abi Halah perhatikan, Sayyidina Ali bin Abi Talib perhatikan, begitulah juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 3 perkara. Nabi kita tinggalkan 3 perkara. Dengan erti kata Nabi tak buat benda ni. Yang pertama ialah al-mira', iaitu berdebat dan mengaibkan orang lain. Perkara pertama yang Nabi kita tinggalkan ialah al-mira', iaitu berdebat. Maka dengan sebab itulah para alim ulama, masya-Allah, mereka tak suka namakan debat, mereka lebih suka muzakarah, kerana muzakarah tu bahasanya lebih lembut dan bahasanya juga hampir kepada ilmu, masya-Allah. Tapi zaman kita ni, masya-Allah, banyak perdebatan-perdebatan, bahkan berlaku perdebatan di kalangan ahli-ahli agama yang kadang-kadang perdebatan itu merosakkan orang yang berdebat dan merosakkan juga orang-orang yang mengikuti debat, masya-Allah. Nabi SAW semulia-mulia manusia, Nabi kita tak suka pada perdebatan. Yang kedua ialah menyombong diri, takabur. Takabur. Bahkan takabur ni, masya-Allah, dia lebih teruk daripada hasad. Sebab hasad ni dia datang pada waktu-waktu tertentu aja, tapi takabur ni dia sentiasa. Hasad, masya-Allah, dia cuma mengharapkan nikmat itu hilang daripada orang yang dia hasadkan. Tetapi hasad ini hasad ni kadang-kadang orang pun tak suka hasad. Sebab apa? Sebab bila datang perasaan hasad dalam jiwa, hidup pun tak senang. Hidup kita tak senang disebabkan apa? Disebabkan ada hasad dengki tadi. Hidup kita tak tenteram, hidup kita tak senang, hidup kita penuh dengan dendam, hidup kita penuh dengan kebencian. Maka akhirnya kita juga berdamai. Sehingga kan kita pun tak nak hasad. Kita pun tak nak hasad. Tetapi masya-Allah, takabur ni menyebabkan seseorang itu makin seronok, makin seronok. Dia tak sedar dengan sikapnya yang takabur. Kerana kalau dengan hasad itu menyakitkan, tetapi takabur itu menyenangkan. Maka dengan sebab itulah takabur ni sangat-sangat bahaya. Baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia makhluk Allah,
ya, akramal awwalin wal akhirin, yang termulia daripada makhluk yang terawal dan juga yang terakhir. Ya, namun masya-Allah masih sebut wala fakhr, bukan tujuan sebut ni nak berbangga-bangga. Kerana apa? Tak nak ya umatnya ya jadi orang yang takabur, masya-Allah. Hanya nak didik umatnya dengan sifat tawaduk. Dan yang ketiganya ialah baginda Nabi SAW dalam syama'ilnya, kepribadian baginda Nabi SAW yang hendaklah kita ikuti ya, penampilan-penampilan ini. Yang pertama tadi, tinggalkan perdebatan. Yang kedua ialah ya, jangan menyombong. Dan yang ketiga, baginda SAW meninggalkan ma la ya'ni, apa yang tidak bermanfaat. Masya-Allah ya. Perkara-perkara yang berlalu dalam hal keadaan tak ada manfaat apa, Nabi kita tak buat. Ya, perbahasan-perbahasan perkara yang tak bermanfaat. Ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda benarnya, baiknya Islam seseorang ialah dia tinggalkan apa yang tidak tidak bermanfaat bagi dirinya. Masya-Allah ya. Nak buang masa ya dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat ni sangat-sangat merugikan kita. Baik, kita masuk pada perkara yang ke-11. Rasulullah SAW telah melaksanakan amanah. Wajib kita sebagai seorang yang mukallaf, seorang yang mukallaf melaksanakan kewajipan kita tadi itu, meyakini bahawa Rasulullah SAW telah pun melaksanakan amanah, yakni menyampaikan wahyu-wahyu Allah yang merupakan keterangan, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gelita, yakni daripada kesesatan, kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, iaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ahbabuna fillah. Maka hendaklah kita meyakini bahawa baginda SAW telah pun melaksanakan amanah ini. Dan Nabi kita SAW telah pun mengambil penyaksian para sahabat. Allahumma syahad, ya Allah saksikan sesungguhnya aku telah pun menyempurnakan amanah ini. Maka hendaklah kita orang yang beriman, kita meyakini bahawa Nabi SAW telah pun melaksanakan seluruh amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda untuk disampaikan kepada kita. Baik, di bawah tu sengaja saya tambahkan selawat An-Nabiyul Ummi, di antara selawat yang digalakkan oleh para ulama untuk kita mengamalkannya pada hari Jumaat. Yang memperbanyakkan bacaan selawat ini. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat yang digalakkan kita memperbanyakkannya bacaannya, terutamanya pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkannya. Yang ke-12, Rasulullah SAW dan seluruh para rasul adalah penyampai berita gembira bagi orang yang beriman dan pemberi amaran kepada mereka yang engkar. Kita wajib meyakini dan juga wajib memperakui bahawa datangnya Rasulullah SAW kepada kita ni sebagai seorang penyampai khabar berita gembira
dengan gambaran syurganya, dengan redha Allahnya, dengan selamat dan sejahteranya di alam barzah dan juga di hari akhirat. Semua itu merupakan berita-berita gembira yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, para nabi dan rasul juga merupakan mereka yang telah menyampaikan peringatan-peringatan kepada mereka yang derhaka. Kita bacalah di dalam Al-Quranul Karim berapa banyak kisah-kisah para nabi dan rasul yang kita sebut, yang kita kena beriman dengan tafsil, iaitu 25 orang rasul. Bacalah cerita nabi mana pun. Kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam, kita baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita baca kisah Nabi Isa alaihissalam, kita baca kisah, Masya Allah, kaum yang mengingkari nabi-nabi mereka. Kesimpulan yang mudah yang dapat kita ambil daripada kisah-kisah tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kepada kita daripada Al-Quran yang didatangkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa celakalah siapa pun sama ada seorang biasa ataupun seorang raja ataupun seorang hartawan, celakalah dia apabila tidak beriman dengan para nabi dan rasul. Siapa juga yang derhaka kepada Allah dan Rasul, kita dapati kisah-kisah mereka bagaimana mereka telah dilenyapkan dalam kehidupan ini, Masya Allah, ditimpakan dengan bala dan juga dengan musibah. Maka itu semua telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW sebagai peringatan kepada tiap-tiap orang daripada kita, supaya menjadi umat yang yakin dan teguh dengan keyakinan itu, dengan janji untuk terus setia dengan jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hababuna fillah, di bawah itu saya letakkan pula sirah ar-Rasul. Sesudah ibunya wafat, baginda sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Beliau sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Mungkin tumpah kasih Abdul Muttalib itu kerana rasa kasihan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ayahnya sudah pun meninggal sebelum kelahiran baginda. Begitulah juga, Masya Allah, yang mana ibunya pula meninggal di usia baginda masih muda. Maka tumpah kasih datuk ini kepada baginda Nabi SAW melebihi kasihnya kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga kan, Masya Allah, disebutkan bagaimana Abdul Muttalib melayani baginda Nabi SAW dengan penuh kasih sayang. Ketika umur Nabi SAW 8 tahun, datuknya telah wafat. Maka di sini, Masya Allah, nak menunjukkan kepada kita bagaimana Allah mempersiapkan diri pribadi baginda Nabi SAW itu untuk menjadi seorang yang teguh, seorang yang tabah dengan ujian-ujian dalam kehidupan. Dan untuk menolak prasangka-prasangka orang terhadap diri baginda Nabi SAW, bahawa apa yang disampaikan oleh baginda adalah warisan daripada ibu, ayah dan begitu juga datuknya, Masya Allah. Maka dengan sebab itulah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Engkau, wahai Muhammad, tak pernah membaca sebelum turunnya Quran ni, kau tak pernah baca apa-apa kitab pun. Dan kau juga tidak pernah menulis dengan tanganmu, Masya Allah. Nak menunjukkan betapa baginda Nabi SAW tidak mewarisi ilmu baik daripada ayahnya, baik daripada datuknya, baik daripada ibunya. Apa yang dapat diwarisi oleh seorang anak kecil kalau saat dengan ibunya meninggal di usia 6 tahun? Apa yang dapat diingat oleh seorang anak yang, Masya Allah, datuknya meninggal di usia 8 tahun? Ilmu apa yang dapat diwarisi, Masya Allah, Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan tarbiyah yang penuh dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Baginda dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa asuhan dan didikan daripada manusia lain.
Baginda SAW diasuh pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib menjadi penjaga dan pembela baginda SAW sepanjang hayatnya, sehinggalah beliau wafat ketika mana baginda berusia 50 tahun. Begitulah keadaan kehidupan baginda Nabi SAW. Dalam hal keadaan yatim, maka hidupnya lebih berdikari. Dalam hal keadaan yatim, maka hidupnya lebih bersungguh dengan keazaman, Masya Allah. Dan ia memotivasikan kehidupan kita pada hari ini. Baik, yang ke-13, Rasulullah SAW mengingatkan umat agar beriman dengan semua Rasul utusan Allah dan tidak membeza-bezakan di antara mereka dalam aspek keimanan. Nabi kita SAW ajar kepada kita kena beriman dengan baginda Nabi SAW, dan kita juga wajib beriman dengan semua Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak boleh membeza-bezakan antara Nabi dengan erti kata tak boleh membezakan pada keimanan. Bukan tak boleh membezakan pada kelebihan dan fadilat, tidak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun sebut dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah rasul-rasul itu, Allah Subhanahu Wa Taala kata kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dengan erti kata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun membeza-bezakan antara nabi dan rasul pada kelebihan-kelebihan anugerah Allah. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang sampai langsung dapat berbicara dengan Allah, iaitu dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan di antara mereka Allah angkatkan lagi sebahagian daripada mereka dengan darjat dan ketinggian yang lebih lagi. Sehingga kan Masya Allah dengan Nabi kita SAW diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai ke Baitul Ma'mur, Masya Allah. Jadi maqam dan kedudukan ketinggian tiap-tiap orang Nabi itu berbeza-beza kerana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tak boleh membezakan seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain ialah pada keimanan. Tak boleh kita jadi sebagaimana orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang mengatakan mereka beriman dengan nabi-nabi yang lain tetapi mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Maka kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima keimanan sesiapa pun yang hanya beriman dengan Allah dan beriman dengan nabi-nabi yang lain tetapi tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu masih belum beriman jika hanya percaya dengan sebahagian rasul dan kufur dengan sebahagian yang lain. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirina azaban alima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membezakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iaitu iman dan kufur. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ahbabuna fillah. Ini ancaman daripada Allah supaya jangan ada di kalangan kita membeza-bezakan seorang nabi dan seorang rasul dalam aspek keimanan. Adapun dalam aspek kemuliaan, ketinggian, kelebihan, maka Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran bahawa ada nabi-nabi yang dilebihkan atas sebahagian yang lain. Baik, Syama'il ar-Rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberi makan untanya, menyapu rumah
menjahit sandalnya dan menampal bajunya yang koyak. Ini juga merupakan salah satu daripada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penampilan diri Nabi kita, masya-Allah, berkhidmat untuk ahli keluarganya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam beri makan pada binatang ternaknya. Nabi kita menyapu rumah dan Nabi kita juga menjahit pakaiannya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menampal bajunya yang koyak. Ini sebagai satu peringatan kepada kita untuk kita turut sama, masya-Allah, menekuni dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan di sini juga menunjukkan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat merendah diri, sangat tawaduk dalam kemuliaan baginda Nabi. Baik, yang ke-14, wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati baginda dalam semua suruhan dan tegahan adalah ketaatan kepada Allah. Sebab kita taat pada Nabi Muhammad ni sama seperti kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik yang ada kebelakangan ini, masya-Allah, yang ada mengatakan kita tak wajib taat pada Nabi Muhammad, kita hanya kena taat pada Allah, dan jangan jadikan Nabi Muhammad sebagai hijab sehingga kita tak dapat sampai kepada Allah kerana Nabi sebagai hijab, masya-Allah. Hababuna fillah, ini bukan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama ulama kita, dan berhati-hatilah dalam kita mengambil suluk pengajian ini, masya-Allah. Dalam Al-Quran secara jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya mentaati Rasul. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutuskan engkau untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maksudnya tak boleh menjadi pembela kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah dan juga Rasul. Begitulah juga orang yang derhaka. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan semua di kalangan umatku akan masuk syurga illa man aba, masya-Allah. Qila man ya'ba ya Rasulullah. Nabi kita mengatakan semua ni akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Maka pada ketika itu tak terlintas dalam pemikiran para sahabat orang yang enggan masuk syurga. Sampaikan para sahabat rasa pelik, langsung mereka tanya, qila man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan ni ya Rasulullah? Tak terlintas dalam hati para sahabat ni akan ada manusia yang tak nak masuk syurga, masya-Allah. Walaupun masya-Allah penzahiran orang-orang yang macam tu sudah ada pada dunia akhir zaman hari ini, masya-Allah. Maka tak terlintas di kalangan sahabat ni sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk syurga? Maka pada ketika itu Nabi kita katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan sesiapa yang melanggar perintah, yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka dialah orang yang enggan, masya-Allah. Di sini pun kita lihat bagaimana susun atur kata baginda sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan kesantunan dan penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, masya-Allah. Man ata'ani dakhalal jannah. Tapi Nabi tak kata man asani dakhalan nar. Siapa yang derhaka pada aku masuk neraka, Nabi tak kata. Nabi kata man asani faqad aba. Orang yang mengingkariku adalah orang yang enggan, yakni enggan masuk syurga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat.
Ya, orang yang taat pada perintah Allah dan Rasul ni akan dapat ya rahmat, anugerah, ya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahbabuna fillah. Ya, fadail ar-rasul. Ya, fadail bermaksud kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi SAW, yang dalam anugerah itu Allah lebihkan Nabi kita daripada mana-mana Nabi dan Rasul yang lain. Antara kelebihan yang diberikan kepada baginda Nabi SAW ialah ana Muhammadun Nabiyul Ummi la nabiyya ba'di utitu jawami'al kalim wa khawatimah. Aku adalah Muhammad, seorang yang ummi, yang tidak ada nabi sesudahku, dan aku diberikan jawami'al kalim, iaitu ungkapan yang ringkas namun padat pengertiannya. Ya. Nabi dianugerahkan jawami'al kalim, ucapan-ucapan yang ringkas tetapi membawa makna yang sangat luas. Innamal a'mal bin niat. Berapa banyak amalan kita berhubung kait dengan hadis tersebut. Begitulah juga ya, bila seseorang datang tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak. Ya. Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang tak perlu lagi saya bertanya kepada orang lain. Ya, tentang Islam tu apa? Maka Nabi kita katakan, qul amantu billah summa istaqim. Katakan, aku beriman dengan Allah, kemudian beristiqamahlah atas keimanan itu. Masya Allah. Jadi kita kalau orang tanya tentang Islam, mungkin kita akan mengambil masa berjam-jam untuk cerita Islam itu apa. Tapi Nabi kita simpulkan Islam itu ialah iman dan istiqamah. Ya, Islam itu ialah iman dan istiqamah. Ya, dengan tuntutan-tuntutan keimanan. Itulah ya yang dikatakan Islam. Baik, yang ke-15, wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap orang mukallaf ya wajib mengenal dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada baginda adalah tuntutan kesempurnaan iman. Bahkan Allah menjadikan tuntutan kecintaan kepadanya dan kepada baginda disebut beriringan dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Disebut beriringan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan ya 8 cabaran dalam kehidupan kita ni. Dalam kita mencintai Allah dan Rasul ada 8 cabaran. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya, keputusannya maksudnya ya kemurkaan dan juga kemusnahan. Maka di sini ada 8 perkara yang menjadi penghalang kita daripada mencapai cinta Allah dan Rasul. Ya, Allah gambarkan ini berkenaan dengan satu generasi manusia yang Masya Allah ya, suatu masa dahulu ketika mana ya, diajak mereka untuk keluar pergi dalam perang Tabuk, yang mana perang Tabuk ni Masya Allah dalam situasi yang getir, dalam keadaan musim panas yang berpanjangan, dalam keadaan ya, mereka juga memikirkan tentang perniagaan, dagangan buah-buah kurma mereka yang masak ranum, siapa nak menguruskan ya. Ada juga yang Masya
Masya Allah terhalang dengan anak-anak, ada yang terhalang dengan ibu bapa dan sanak saudara, maka pada ketika itu diuji keimanan itu, Masya Allah. Maka dengan sebab itulah mereka yang Masya Allah mereka yang berjaya membuktikan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul dan kecintaan mereka melebihi segalanya, maka Allah muliakan. Sebagaimana angkatan perang Badar, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawadduna man ahab yawadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba. Beri secara percuma sebagai hadiah tanda kasih dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menyemarakkan semangat keimanan, kecintaan kepada baginda Nabi dengan kita edarkan buku ini secara percuma dan tahniah kepada kawan-kawan kita yang telah ikut serta dalam infak ini. Mudah-mudahan ia menjadi bekal kita dunia dan juga akhirat. Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maksudnya, apabila semua perkara dan urusan itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah datangnya bencana dan azab daripada Allah yang akan menimpa kamu. Dalam hadis Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehinggalah dia lebih mencintai aku dari kedua orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Masya Allah. Ini tanda keimanan yang benar, kecintaan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita, Masya Allah, bila mengetahui bahawa Nabi kita cedera di dalam peperangan Uhud, maka pada ketika itu dia bergegas untuk pergi melihat sendiri keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengetahui bila Nabi kita dah pun dalam perjalanan pulang, perempuan ini pun juga pergi dalam perjalanan untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berselisih dengan seseorang yang mengucapkan takziah kerana ayahnya meninggal. Namun dia bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dikatakan Nabi kita baik-baik saja, Nabi kita selamat. Maka berjalan lagi, akhirnya dia tak puas hati nak tengok juga sendiri keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat ataupun tidak. Masya Allah. Berselisih pula dengan orang lain yang memaklumkan bahawa suaminya meninggal, mengucapkan takziah kepadanya. Masya Allah. Tetapi begitulah hal keadaan wanita itu. Dia tidak kisah dengan ayahnya dan suaminya yang meninggal. Dia nak tahu juga bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi lagi sehingga akhirnya bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam.
ya, sampaikan orang rasa aneh. Dia tak sedihkah dengan kematian suami dan juga ya ayahnya? Maka beliau mengatakan semua musibah, ya, selain daripada musibah yang menimpa Rasulullah SAW, semua musibah yang lain itu ringan baginya, Masya Allah, kecuali kalau Nabi kita yang tak selamat. Itulah yang beliau risaukan, yang beliau bimbangkan. Ini menunjukkan ya benarnya cintanya seseorang itu melebihi kecintaan kepada Allah dan melebihi ya kecintaan ya kepada ibu, ayahnya, dan begitulah juga suami dan juga yang lainnya. Baik, sirah ar-Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir ke Syam bersama bapa saudaranya Abu Talib dengan membawa barang dagangan. Ya, di sini nak menunjukkan kepada kita betapa dengan Rasulullah SAW di usia kanak-kanak yang sedemikian sudah kita katakan ada sifat kematangan pada diri dan jiwa baginda SAW, ya, ikut serta untuk melihat jerih payah bagaimana kesusahan orang tua dalam mencari rezeki. Masya Allah, ya. Hari ini kadang-kadang Masya Allah anak-anak tak merasa kejerihan dan kepayahan orang tua dalam mencari rezeki, sehingga mereka tak rasa sendiri bagaimana berjaganya orang tuanya dalam mencari rezeki, begitu susah orang tuanya dalam nak mencari nafkah untuk keluarga. Ya, tetapi Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita satu sikap yang sangat baik sebagai seorang anak, anak kecil, anak remaja, bagaimana sudah pun pada waktu itu nak mengambil tanggungjawab untuk ikut serta dalam perdagangan bersama dengan orang tuanya untuk membantu apa yang dapat dibantu. Ini di antara akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia mudanya baginda mengambil upah mengembala kambing untuk membantu keluarga Abu Talib. Itu juga di antara kerjaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berumur 25 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam sekali lagi bermusafir ke Syam mengetuai kafilah dagang Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Jadi Nabi kita pernah sampai ke Syam 2 kali. Nabi kita pernah sampai ke Syam 2 kali. Baik. Berikutnya, jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rela dan patuh, seikhlas hati. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah diterjemahkan dalam setiap gerak-geri dan tingkah laku yang mengikuti apa yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, ayat sebelumnya ayat apa? Ini ayat di antara kita katakan beberapa baris sebelum awal muka surat. Awal muka suratnya ialah yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil 'ibad. Allah Subhanahu wa taala sebelum datangkan ayat qul in kuntum tuhibbunallah ni, Allah peringatkan kita tentang hari kiamat. Macam mana ketika mana datangnya hari kiamat itu, hari yang di mana seseorang itu mendapati seluruh apa yang dia amalkan muhdarah, didatangkan balik. Semua kebaikan-kebaikan dia didatangkan balik. Begitulah juga dengan keburukan-keburukan yang pernah dia buat, semuanya didatangkan balik. Sehingga dia mengharapkan pada hari itu kalau boleh semua keburukan itu dijauhkan daripada dia, dia tak nak tengok. Maka Allah kata apa? Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian sendiri tentang dirinya.
wallahu raufun bil ibad. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun kepada hamba-hambanya, masya-Allah. Kemudian barulah Allah datangkan kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, kalau benar kalian cintakan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka husnul mutaba'ah, sungguh tanda ikut kita kepada baginda Nabi ini ialah apabila kita buat sesuatu, masya-Allah, hadir dan ingat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana saat kita makan ayam teringat Nabi kita makan ayam. Saat kita melihat Kaabah teringat peristiwa perpindahan kiblat. Saat masya-Allah saat kita melihat batu teringat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam diucap salam oleh batu, masya-Allah. Saat kita masya-Allah makan teringat bagaimana Nabi kita dalam kelaparan. Maka itu dalam hal keadaan orang yang dikatakan hatinya bersemi dengan ingatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin Rasulullah hilang daripada hidup kita. Sebab sejak daripada pagi kita bangun sampailah kita tidur balik malam tu, semua perjalanan hidup kita, amaliyah yang kita buat, semuanya bersumberkan daripada didikan dan asuhan baginda. Maka mana mungkin sampai kita lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sayyidina Abdullah bin Umar bila masuk ke pasar, dalam sebuah riwayat dalam Adabul Mufrad, masya-Allah, Sayyidina Abdullah bin Umar mendapati ada orang jual buah temikai. Buah temikai. Maka dia beli buah temikai tadi, kemudian bawa jauh, naik berkenderaan, bawa naik kuda buah temikai, masya-Allah. Sampailah ke satu tempat, berhenti, turun daripada kenderaannya, duduk, kemudian potong buah temikai, belah dan makan. Sebab apa tuan-tuan? Hanya semata-mata teringat Nabi kita pernah makan buah temikai di tempat tersebut. Maka merasakan bahawa beliau belum sungguh-sungguh ikut kepada Nabi, sebab belum buat lagi makan buah temikai di tempat tu. Begitulah yang dikatakan husnul mutaba'ah, sungguh-sungguh nak ikut. Walaupun mungkin hal-hal tu kecil aja, tetapi bagi perindu, bagi pecinta, ia suatu yang besar. Walau Allah, mungkin pada orang kata, Allah buat apa lah, nak buang masa jauh-jauh nak pergi, semata-mata nak belah makan buah temikai je. Makan kat pasar pun boleh, makan kat rumah pun boleh. Tetapi cinta ini tidak ada syarat. Sebagaimana Nabi SAW mencintai kita tanpa syarat, begitulah sepatutnya kita mencintai baginda SAW tanpa perlu kita datangkan syarat-syaratnya. Maka itulah yang telah ditunjukkan oleh generasi dahulu, masya-Allah. Mereka sangat rindu untuk bersama dengan baginda SAW. Hari ini masya-Allah, bila kita ada peluang pergi umrah, kemudian kita berziarah ke Badar, kita orang kata buat apa pergi, tak ada apa pun, masya-Allah. Tapi bagi kita sebagai perindu, kita sebagai pencinta, kita sebagai orang yang nak menyelami jerih payah pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita nak merasai sendiri tempat di mana Nabi kita berjuang. Kita nak merasai sendiri bagaimana rasa jerihnya mereka, teriknya panas mentari, masya-Allah, bagaimana hibahnya mereka dalam berdoa dan meminta kepada Allah. Kita nak pergi ke tempat-tempat yang macam tu. Kita nak berdoa kepada Allah, ya Allah, di sinilah tempat engkau telah menerima doa Nabi-Mu. Ya Allah, di sinilah engkau hiburkan Nabi-Mu dengan diturunkan 1000 malaikat untuk membantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di sinilah engkau gembirakan hati-hati orang yang beriman. Kami datang ke sini, ya Allah, untuk kami minta kepadamu, ya Allah,
golongkan kami juga tergolong di kalangan orang-orang yang orang-orang yang mencintai, merindui dan merasai jerih payah pengorbanan itu. Maka sebab itu kita pergi. Setengah-setengah orang dia tak faham, pergi sekadar umrah kemudian ziarah. Kita ajak pergi ziarah Baqi' pun katanya tak apalah sebab dah pergi dah tahun lepas, masya-Allah. Tapi seorang perindu, seorang yang cinta, seorang yang kasih nak pergi ucap salam kepada kepada ahli Baqi', kepada Sayyidina Uthman bin Affan, kepada para imam, kepada masya-Allah ahlul bait Rasulullah, kepada ribuan para sahabat yang dikumpulkan di situ. Dan kita ucapkan isyhadu lana, bersaksilah untuk kami bahawa kami datang ke sini dan kami bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Masya-Allah, mereka yang berada di alam barzah itu menjawab salam kita, masya-Allah. Abu Ruzain melalui perkuburan Baqi' Al-Gharqad, kemudian beliau mengatakan, masya-Allah, ya Rasulullah, saya melalui perkuburan Baqi', apa yang patut saya ucapkan kepada mereka? Maka Nabi kita ajarkan, katakan salamullah wa barakatuhu alaikum ya ahla diyaril mu'minin. Maka tanya Abu Ruzain, ayasma'una ya Rasulullah, apakah mereka itu dengar? Nabi kita katakan, na'am, mereka itu dengar dan mereka jawab, masya-Allah. Maka dengan sebab itu kita ke sana, walaupun mungkin pagi, mungkin petang, 4 hari, 5 hari berada di Madinah, tiap-tiap pagi masuk perkuburan Baqi', untuk kita mengucapkan salam dan mengambil kesaksian. Tolonglah jadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat kelak bahawa kami mengucap tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah yang telah melaksanakan amanah. Jadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. InsyaAllah kita sampai di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada malam besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, tiap-tiap orang daripada kita, Allah anugerahkan limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah berikan sentuh belai kasihnya kepada kita, sehingga masya-Allah kita merasakan betapa indahnya dan gembiranya saat kita digembirakan dengan dapat melihat wajah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi tanya kepada para salihin, kenapakah tolong cakap tentang syurga yang boleh menyemarakkan semangat kami untuk masuk syurga. Maka jawabnya mudah sahaja, kerana di dalam syurga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama baginda. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.